أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم احنا بإيمان واتنا بإيمان واحشرنا بإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dengan limpah dan nikmatnya kita adakan kuliah pada malam ni. Alhamdulillah, sebab PKP ni selama tak ada pengisian, Alhamdulillah kita dapat teruskan. Jadi insyaAllah pada malam ni kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqh Al-Adiyah Wal Azkar. Ini fiqh yang berkaitan zikir dan doa. Termasuk tajuk isunya pada malam ni yang dibincangkan ahadis al-isti'azah. Ni hadis doa-doa isti'azah yang diajari Nabi SAW. Isti'azah ni maksudnya mohon perlindungan. Kalau kita buat kata isti'azah ni biasa kita sebut a'udzu. A'udzu tu mohon perlindungan. Macam kita baca Allahumma inna na'udzu. Tu maksudnya isti'azah, mohon perlindungan. Jadi innal isti'azah babu muhim fi adih nabiyyah. Sesungguhnya doa isti'azah ni salah satu bab yang penting yang dalam doa yang diajar oleh Nabi SAW. Sebab isti'azah ni dia berkaitan dengan kehidupan kita seharian, mana Allah SWT pun mengajar pada kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mana aku berlindung dengan Allah SWT pada syaitan yang direjam. Itu maksudnya isti'azah. Jadi antara perkara yang penting yang dititik beratkan, sebagaimana kita manusia hari ini berdepan dengan isti'azah yang kita minta berlindung bukan daripada Allah. Yang ni yang Nabi takut kita minta perlindungan selain daripada Allah, sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Jin ayat 6, yang mana Allah SWT berfirman wa annahu kana rijalun minal insi rijalun minal jinni fazaduhum rahaqa. Jadi kata Allah SWT dalam ayat surah Jin, dan bahawa sesungguhnya adalah amat salah perbuatan beberapa orang dari manusia menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan kepada ketua-ketua golongan jin. Kerana dengan permintaan itu mereka menjadikan golongan jin bertambah sombong dan jahat. Ini ada kesilapan lah. Kalau kita lihat ada setengah orang dia minta perlindungan jin ni jumpa bomo kan, isti'azah dengan jin. Kita patut isti'azah dengan Allah SWT, pakai tangkal atau cari berjanji, buat perjanjian melindungi ahli keluarga sampai kita mati, benda tu lindung keluarga kita. Dan benda ni telah menyebabkan jin tu bertambah sombong. Lama-lama dia rosakkan kita. Tu yang orang kata nak buang saka payah, nak ini payah. Ada isti'azah dengan jin. Sebab dalam Quran kita beristi'azah wa amal isti'azah bi ghairillahi ta'ala min al-khalq fa inna tughyan wa syarru azim. Jadi ayat ni Allah nyatakan, kata para ulama, siapa yang minta tolong perlindungan selain daripada Allah dengan makhluknya, ini adalah satu perbuatan dosa yang besar, boleh jatuh syirik pada Allah SWT. Qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, wa kana rijalun min insi yabitu ahadun bil wadi fil jahiliyah. Kalau zaman Rasulullah ni, manusia ni setiap kali dia pergi lalu dekat wadi ni ni pada zaman jahiliyah, dia akan kata wa yaqulu a'udzu bi azizi hadzal wadi fazadahum zalika isman. Contoh dia lalu tempat-tempat ni dia takut aku berlindung, tok aku berlindung dengan tempat ni, jangan kacau lah. Cucu nak lalu, orang Arab pun sama, orang Melayu juga. Mana zaman jahiliyah pun gitu juga, masuk kawasan dia rasa pelik, minta lindung, cucu nak masuk kawasan ni, fazadahum zalika isman. Ini dinyatakan dalam tafsir Tabari, ini ialah termasuk dalam dosa besar. Kita dulu sama dah. Dulu balik ngaji Quran takut lalu kat pokok besar, tok yang jaga pokok besar jangan. Anda nak ceritanya kita seolah beristiazah, sebab itu jadi sombong.
Dia jadi sombong, dia rasa manusia minta perlindungan dengan dia. Dia ganggu kita lah. Masya Allah. Sebab tu dinyatakan sini. Tujuan isti'azah ni salah satunya ialah untuk kita tanam dalam diri kita iman supaya kita tak syirik pada Allah SWT. Sebab syirik terbahagi kepada berapa bentuk syirik. Sebagaimana jelaskan ini, yang pertama syirik dalam doa. Dalam doa pun ada syirik. Sebab tu dijelaskan pada kita sebagaimana nyatakan dalam surah Al-Ankabut, yang mana Allah SWT menjelaskan pada kita, فَإِذَا رَكِبُوا فِي فُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Kata Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 65 ni, maka bila mereka naik kapal, maka mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, maka tak kala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali syirik pada Allah. Nak naik kapal terbang, kena apa macam-macam doa baca tak. Sampai sana, tempat nak pergi, turun tu terus buat benda dosa, ambil rasuah contoh. Syirik. Dia syirik dalam doa. Minta benda baik dengan Allah, so selamat sampai sana buat benda yang menyalahi maksiat pada jalan Allah SWT. Ini Allah nyatakan, kata para ulama, ini termasuk syirik dalam doa. Minta lindung dengan Allah, tapi nak buat jahat, minta lindung dengan jin. Kan? Apa orang baca ayat apa tu, dia kata nanti immigration tak nampak barang. Baca ayat Yasin, kononnya Nabi masa lari kat Quraisy. Dia nak elak cukai, dia kata baca, oh selamat ustaz, tak kena cukai. Ayat tu untuk pergi berdakwah, minta Allah lindung kita pada benda jahat, bukan lindung elak cukai. Salah guna ayat. Tu salah doa lah tu. Mana doa digunakan pada benda yang menyalahi. Allahu'alam. Kan ada baca juga ni. Kan dia orang baca ayat Yasin tu kan. Waja'alna min baini ahli syadda wa min khalq. Dia kata habis tak nampak. Betul lah Tuhan izin itu tak nampak. Dia cerita kat kawan masuk dalam WhatsApp group. Baca. Kebetulan Tuhan nak uji kita. Masya-Allah. Dan syirik yang kedua, syirik niat. Syirik niat ni keinginan dan tujuan yang mana benda ni kita minta lindung Allah SWT supaya kita tidak terlibat. Ini dinyatakan dalam surah Hud ayat 15 dan 16, yang mana Allah SWT berfirman, Allah nyatakan sini, man kana yuridu hayatid dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika allazi laysa lahum fil akhirati an-nar wa habita ma sanu fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Ini apa maksud dia? Allah kata, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, ni keinginan, dia fikir dunia je, dia tak fikir akhirat. Sebab tu doa, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati wa qina azabannar. Allah suruh kita minta dunia akhirat, dia nampak dunia tujuan dia. Ini bahaya. Kata Allah, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, nescaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Okey, atas dunia berjaya. Itulah orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali mereka kecuali neraka. Di akhirat dapat neraka sebab kehidupan dia dah jadi jatuh syirik. Dia letak dunia semata-mata, dah kehidupan dia tak letak pun akhirat. Apa dia buat? Kerana dunia, dia jangan orang buat kerana dunia ni. Kalau dia salam dengan bos, cium habis tangan dia. Hidung tu rapat. Kerja buat out. Macam ni letih. Kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang mereka kerjakan. Sebab dia tak minta lindung Allah supaya hati dia ni buat kerja kerana dunia akhirat. Dia buat kerana dunia semata-mata. Sebab itulah kita disuruh baca doa supaya kita ni buat kerja lillahi ta'ala. Ini susah nak buat ni. Dan yang ketiga, syirik yang ketiga itu syirik ketaatan. Ini paling bahaya kan. Kalau sebagaimana Allah nyatakan di sini, itu kita minta isti'azah Allah SWT, jangan terlibat dalam syirik ketaatan. Ini disebut dalam surah At-Taubah ayat 31. Tadi syirik
keinginan tujuan tadi dalam surah Hud ayat 15-16. Dan ini dalam surah At-Taubah ayat 31 yang mana Allah SWT berfirman, itu ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illahu subhanallah amma yusyrikun. Ini mereka menjadikan orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ini hati-hati. Kita jadikan orang alim sebagai macam Tuhan, suci, bersih. Sedangkan orang alim, ustaz-ustaz ni tak maksum. Yang maksum hanya Nabi Muhammad SAW. Jadi bila hadis palsu pun jalan juga. Tak apa, ustaz kata boleh amal. Kalau benda tu bercanggah. Sebab tu baru ni kita tengah siapkan untuk kumpul terjemahkan 16,420 hadis sahih yang telah dikumpul yang melibatkan kutub sittah ni. InsyaAllah akan diterjemahkan dalam bahasa Melayu dan kita akan masukkan dalam aplikasi insyaAllah. Ini dalam proses. Kalau ikut Menteri Agama baru ni dia suruh 4 bulan. 4 bulan kita baru mesyuarat kumpul 200 orang pakar hadis Malaysia. Tak cukup tu. Nak terjemah 16,000 lebih. 16,000 nak susiat tahun ni rasa. Allah, kita cubalah. InsyaAllah. Maknanya di sini Allah kata dia menjadikan orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putera Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Allah yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Maha Suci Allah, dan apa yang mereka persekutukan. Ni Allah nyatakan dari segi syirik ketaatan. Syirik ketaatan ni bahaya. Taat kepada guru tu melampau-lampau sehingga pergi dekat kubur dia, mati minta tolong orang dalam kubur, contoh. Syirik ketaatan ni. Kita disuruh taat kepada Allah, bukan suruh taat pada sampai guru tu mati pergi lagi minta. Contoh dia kata guru dia dah mati, sekarang ni guru dia dah diangkat menjadi nabi di alam barzakh, contoh. Ada satu kumpulan tu kan, dalam perhatian pihak JAKIM lah, maknanya dia ada TV dia sendiri semua ni. Dia kata guru dia dulu dah mati tapi duduk di alam barzakh, guru dah diangkat jadi nabi. Mati baru diangkat jadi nabi oleh Allah SWT di alam barzakh. Sedangkan nabi yang akhir kita adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi susah juga. Tapi pengikut ramai orang Malaysia ni. Janji yang datang tu gayanya, image-nya, kalau macam saya ni orang tolak lah. Kalau datang image yang gaya meyakinkan, Allahu'alam. Hati-hatilah. Kita bukan taat pada dia, kita taat mempertahankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita berpegang pada Al-Quran dan sunnah, dan juga pegangan kita di Malaysia ni ialah kita bermazhab ahli sunnah wal jamaah. Itu antara perkara yang perlu diambil perhatian. Sebab itu Nabi SAW mengajar kita doa supaya kita berhati-hati daripada terlibat dengan perkara yang syirik, sebagaimana dinyatakan di sini dalam Adabul Mufrad dan kitab Adabul Mufrad ini disusun oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ini an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW. Ini Abu Bakar As-Siddiq ini meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, wallazi nafsi biyadihi li syirka akhfar min dabib an-naml. Yang mana Nabi kata, demi Allah yang jiwaku dalam genggam Allah SWT, jauh daripada syirik. Syirik macam mana? Kata Nabi, syirik yang bentengkan syirik daripada syirik, sementara ia lebih lembut dari langkah semut. Nampak perlahan macam semut jalan, tapi dia masuk secara perlahan dalam jiwa kita, kata Nabi. Dan ala adaluka ala syai' iza qulta zahaba anka qalilan katsira. Yang mana kata Nabi, dia bergerak dengan keadaan sedikit atau banyak, kita tu kena hati-hati. Qala qul, maka Nabi ajar kepada Abu Bakar ni, bacalah doa ni supaya kamu tidak terlibat dengan syirik. Isti'azah, minta jauh daripada benda-benda syirik. Kita mudah percaya orang kata orang ni ada hikmah ni, syirik habis kita.
pokok tersebut ada hikmah. Pokok boleh menangis, orang pergi beli kat pokok kan, dia payah. Jadi Nabi ajar doa ni. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adab Mufrad. Rasulullah ajar, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini doa Nabi ajar kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung. Ini isti'azah, berlindung. Allahumma inni a'udzu maksudnya isti'azah, berlindung denganmu daripada menyekutukan denganmu dalam keadaan aku mengetahuinya. Aku tahu benda tu syirik tapi nak buat juga. Minta Allah lindung, jangan terpengaruh. Dah tahu dah syirik, kadang-kadang dah terdesak. Orang kata terdesak sangat, tak apalah, buatlah. Kan? Buat juga kita. Kawan kata tak apa, sekali ni, lepas tu taubatlah. Asalnya kita tahu, kita belajar, tahu benda tu salah, tapi disebabkan pengaruh kawan-kawan, buat juga benda syirik tu. Jadi sebab tu Nabi, doa yang pertama Nabi ajar, kita tahu supaya Allah lindung. Benda yang kita tahu jangan kita buat. Tahu benda tu salah, tapi takut dia pengaruhi, kita pun buat sama benda-benda syirik. Dan kata Nabi dalam doa ni, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan memohon keampunanmu yang tentang apa yang aku tidak tahu. Dan minta ampun Allah, takut-takut terbuat perkara syirik secara tak sedar. Ini doa diajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini doa yang pertama yang diajar Nabi, minta Allah lindung kita daripada tiba benda syirik. Nanti saya hantar pada ni dalam grup hantar WhatsApp, nanti masuklah dalam WhatsApp grup, amalkan doa ni dalam riwayat Imam Bukhari. Mana Nabi ajar pada Bakar supaya kita ni tak mudah dipengaruhi. Tengok dalam WhatsApp grup ke, tengok YouTube ke, tengok dalam IG, tengok, supaya Allah lindung jangan hati kita mudah cenderung kepada benda-benda yang boleh bawa kepada syirik. Takut nak buat TikTok ke, fatwa TikTok, bukalah dalam laman web Pejabat Mufti Wilayah Irsyadul Fatwa nombor 472 berkenaan TikTok. Ada beberapa perkara TikTok yang boleh jatuh kepada syirik. Ada TikTok yang dibenarkan macam mana, kena tengok balik. Ada beberapa TikTok tu boleh jatuh kepada ni. Tolong buka, semua ada handphone, masuk ke laman web Irsyadul Fatwa nombor 472 dalam laman web Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan tu ada dijelaskan tentang hukum TikTok. Sekarang tengah popular TikTok. Jangan menteri pun main TikTok, tak ada dah. Tu kena tengok TikTok yang macam mana yang tak boleh tu. TikTok ada khutbah Jumaat yang minggu satu lagi. Kalau Wilayah Persekutuan, selama tak kot Wilayah Persekutuan saya baca berkaitan dengan tajuk TikTok dalam khutbah. Mana perlu ditengok balik lah. Semua ada phone, nanti balik tengok, takut anak-anak kita terlibat kan. Allahu'alam. Ini kena tengok TikTok yang macam mana yang dibenarkan, yang tak dibenarkan macam mana, yang challenge macam mana, yang boleh jatuh hukum yang tak dibenarkan. Dan juga dalam sebuah hadis lagi, dalam hadis riwayat Ahmad, dijelaskan di sini, yang mana dinyatakan daripada Abu Musa Asy'ari qala khatabna Rasulullah SAW zatul yaum, yang kata sini Nabi baca khutbah pada kami, dan kemudian Nabi sebut, ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu hadza syirk, takutlah kamu dari syirik. Nabi minta kita isti'azah, minta dengan Allah SWT. Fa innahu akhfa min dabibin nar, kata Nabi, kerana ia lebih tersembunyi dibandingkan langkah semut. Syirik ni, semut kita boleh nampak perlahan, tapi dia ni lagi halus, masuk dalam jiwa manusia untuk jatuh syirik kepada Allah SWT. Tu kena hati-hati. Dan faqala man syaa Allah an yaqul wa kaifa naqli wa huwa akhfa min dabibin nar ya Rasulullah. Kemudian ditanya pada Rasulullah, apabila Rasulullah sebut begitu, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kita membentenginya kerana ia lebih lembut dari semut, seolah lebih perlahan daripada semut masuk dalam jiwa. Bagaimana kami nak lindung diri kami daripada terjerumus dalam perkara-perkara syirik? Kemudian qala qulu, kemudian Rasulullah kata baca doa ni, doa tadi, tapi yang ni dalam bentuk jamak. Kalau jadi imam baca yang tadi untuk seorang,
Jadi untuk berjemaah ni kata Nabi, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada mengenyutukan denganmu dalam keadaan kami mengetahuinya, dan memohon keampunanmu tentang apa yang kami tidak tahu. Ini doa dicatat dalam hadis riwayat Ahmad. Rasulullah ajar, yang tadi riwayat Bukhari untuk seorang, dan riwayat Ahmad dicatat Nabi ajar dalam ucapannya pada sahabat baca secara jemaah. Ini penting kita baca. InsyaAllah boleh ya. Baca doa-doa ni supaya kita tidak terpengaruh dengan perkara yang boleh buat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni banyak benda-benda ni, kalau tengok cerita hantu lagi banyak syirik lah. Dia suruh buat tu, suruh buat ni, kita pun tengok tiru yang dalam TV. TV tu contoh, jangan buat macam tu. Rupanya orang salah faham, kena buat macam tu. Sudah. Ini kena jagalah. Doa ni mengajar kita supaya menjauhi perkara-perkara syirik. Sebab apa dia ajar begitu? Sebab Rasulullah Allah SWT berfirman, kalau kita lihat dalam surah Luqman ayat 13. Sebab tu kita sebagai ibu bapa kena ajar kena ajar keluarga jauh daripada benda syirik, sebagaimana firman Allah SWT, wa iz qala luqmanu li abihi wa huwa ya'izhu ya bunayya la tusyriku billah inna syirka la zulmun azim. Sebab tu Nabi ajar doa tadi, sebab benda syirik ni benda besar. Rosak sini segala ibadat habis. Dia tahu orang tu solat 5 waktu gini tapi pergi buat benda syirik. Betul dalam ayat ni, ayat surah Luqman ayat 13, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya semasa ia memberi nasihat kepadanya, wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, sesungguhnya perbuatan syirik adalah satu kezaliman yang besar. Ya Allah nak cerita ni benda syirik. Hati-hati. Jangan terlibat dengan benda syirik. Bahaya benda syirik. Boleh rosak akidah kita. Sebab tu Nabi ajar doa tadi, supaya kita baca selalu doa tu, supaya kita tidak dipengaruhi dengan amalan-amalan yang bukan-bukan. Jangan buat benda syirik. Percaya benda syirik habis. Percaya pada kayu, percaya pada ni, bahaya orang kita ni. Kan? Wallahu a'lam. Dulu satu ketika kayu je kan. Kayu kokak. Satu ketika kayu kokak. Lepas tu kayu, ular takut kat kayu apa? Atas. Semua mula takut. Dan kan sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kami nak pergi solat isyak. Ya Rasulullah, ada kala jengking, ada ular, kami takut terpijak. Nabi kata baca apa? A'udzubika min syarri ma khalaq. Isti'azah Nabi ajar. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada makhlukmu yang jahat. Makhluk di sini adalah termasuk manusia, binatang berbisa dan jin yang jahat. Nabi dah ajar. Pergi cari kayu juga, bawa kayu jalan. Kenapa? Kayu ni ular keluar letak. Ular pun lari dia. Kebetulan itu ular. Terkejut kita, terkejut lagi dia. Ini kita. Yang Nabi ajar tu ada tak? Macam sahabat kata takut kalau jengking. Nabi kata takut terpijak kalau jengking, bacalah a'udzubika min syarri ma khalaq. Jelas dalam hadis. Nabi ajar cantik dah. Yang kita cari yang bukan-bukan tu, masya-Allah. Kesimpan juga kayu. Atau letak kayu pelindung rumah. Nanti benda-benda tak masuk dalam rumah. Dan juga dalam surah An-Nisa ayat 48 yang menyokong doa Nabi ajar dia, kalau kita lihat di mana Allah SWT berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa yusyriku billah faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mensekutukannya dengan sesuatu apa, dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan syariatnya, dan sesiapa yang bersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sungguh ia telah melakukan dosa yang besar. Sebab tu benda syirik ni susah untuk dapat pengampunan dari Allah SWT. Dan juga dinyatakan juga dalam surah An-Nisa, kalau kita lihat dalam ayat 116, tadi ayat 148, tadi ayat 48 dan ayat 116 juga disebut dalam surah An-Nisa tentang bahaya syirik ni, di mana Allah nyatakan wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida.
dan sesungguhnya mereka ni jauh sesat pada jalan Allah SWT. Jadi kita minta jauh. Jadi supaya tidak terlibat dengan ni, maka selalulah membaca doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini untuk baca sendiri. Kalau jadi imam, Nabi pun ajar dalam doa riwayat Ahmad, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'limuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ini untuk kita baca secara jemaah. Itu diajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini benda syirik ni asas. Ini ta'awuz yang pertama, doa ni Nabi ajar syirik dulu, doa syirik supaya jauh. Itu asas. Kalau ada syirik dalam diri kita ni, buat ibadat macam mana pun, orang kata bersungguh-sungguh buat ibadat, rupanya ada syirik dalam diri kita, syirik pada Allah SWT. Jadi minta jauh benda-benda begitulah. Boleh insya-Allah. Ni dah ada ni, orang tengok sendirilah kan, mana jauh benda-benda syirik ni, kita tenang. Ni apabila kita ada apa dia kata pendinding, pendinding tu peneman apa, rakan lah, macam-macam, kita khadam lah, tak payah carilah. Setengah orang tu kata setiap ayat Quran ustaz ada khadam. Saya kata ini fahaman-fahaman cara yang tak ada dalil. Setiap ayat Quran tu ada khadam. Kau pernah dengar kan? Ini benda-benda beginilah. Kita baca Quran dan kita minta lindung dengan Allah SWT. Wasta'in billah. Kita minta lindung kepada Allah SWT. Sebab tu dalam surah Al-Mu'minun kan Allah ajar pada Nabi SAW, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Kan ayat surah Al-Mu'minun, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin, ya Allah aku berlindung denganmu daripada bisikan syaitan, wa a'udzubika rabbi an yahdurun, dan aku berlindung denganmu daripada dia datang kepadaku tu. Allah ajar pada Nabi, turun dalam wahyu, ni doa, baca minta lindung. InsyaAllah benda dah ada dalam Quran, kita baca, insyaAllah Allah beri perlindungan pada kita. Boleh kan? Tolong jangan syirik. Okay. Ada soalan ya? Berkaitan dengan syirik ni, takut nak pagar surau pun, nak pagar juga, pagar surau takut orang minta penjaga surau, contohlah. Kalau orang dulu-dulu kata apa harimau kan, yang berjenis bela anak harimau, pernah tengok? Kita nak sampai kat rumah dia, tengok ada harimau depan rumah dia, harimau. Habis kurang tu dia bela je benda tu. Dia macam-macam lah manusia ni, dia tak yakin doa dengan Allah SWT, dia cari benda lain untuk lindung dia. Ada setengah orang ada lah benda-benda gitu kan, dulu-dulu lah, sekarang tak ada lah. Tak tahu, takut ada orang sekarang zaman moden pun rasa benda tu masih ada. Orang percaya benda begitu, masih menggunakan benda-benda yang boleh merosakkan akidah. Macam mana kita tak jauh dari Allah SWT. Dan juga nyatakan sini, kata para ulama, dalam hadis yang sebelum nyatakan tentang bahayanya syirik ini adalah penting untuk kita ambil perhatian. Walaupun Nabi kata seperti langkah semut tu, langkah semut perlahan masuk, sebab dia boleh masuk secara perlahan. Termasuklah dengan kepercayaan yang karuk-maruk ni banyak. Kita lihat dalam masyarakat, tabur apa tu, kalau orang kahwin pun tawar. Kalau kita tengok, benda ni telah ditulis oleh para ulama dahulu. Kalau kita lihat satu buku ditulis oleh ulama pada tahun 50-an dulu, tentang bagaimana kepercayaan tentang dalam adab Melayu tentang tepung tawar. Macam mana boleh lahirnya percayaan tepung tawar ni? Kerana mereka percaya dengan tepung tawar ni boleh menghalang pengantin daripada gangguan syaitan atau jin pada majlis tersebut. Tapi orang sekarang kata tak, kepercayaan tu dah tak ada ustaz, kita buat saja-saja. Betul. Asal usulnya daripada mana? Asal usul kepercayaan tu daripada apa? Dia kena pergi asal usul. Asal usul daripada mana? Niat dia, asal dia nak halau. Kalau jin kan, takut orang dengki dekat pasangan tu, buat macam-macam. Tapi tak apalah ustaz, kita tukar jadi adat.
Wallahu alam. Tapi nak buang tu bukan senang. Kalau kita cakap dia macam kita percaya malam Jumaat lah. Malam Jumaat roh balik. Kan? Sedangkan dalam fatwa kata roh tak balik. Orang Melayu kata roh balik. Dalam Quran kata tak boleh balik. Dah duduk dalam bazah, tiba-tiba roh datang tak tenang. Contoh. Kalau dulu-dulu orang malam Jumaat dia dalam kepercayaan animisme, dia kata ada kalau kita tengok dalam buku-buku lama, dia kata malam Jumaat mesti dia letak sesaji dan baca mentera. Jadi kita baca sejarah Melayu ni bagaimana para ulama dahulu di Nusantara nak buang yang letak sesaji dengan baca mentera tu. Itu ulama kata bacalah Yasin malam Jumaat. Tidak lu orang baca mentera malam Jumaat. Nak tukar tu walaupun dah Islam, kalau kita tengok sejarah tu, dan juga sesaji tu letak makanan konon roh balik. Kalau roh balik tak ada makanan, dia akan ganggu ahli keluarga. Jadi ulama macam mana nak baiki, susah nak baiki masyarakat, tukarkan jadi jamuan makan. Tu yang kita makan tu. Jadi dalam kepercayaan animisme, mereka mengatakan setiap malam Jumaat roh balik. Itu orang lain punya, animisme punya. Kita dalam Islam tak balik. Malam Jumaat kita kena banyak ibadat, berselawat esok lah. Tuan Jumaat baca surah Kahfi, baca Yasin ke apa tak apa. Jangan kita percaya ni malam Jumaat. Kan kau cerita Ramli ni malam Jumaat, dia pun tunjuk tengok kat bawah kan. Ramli nak sindir kita tu. Kau orang Melayu malam Jumaat je takut, patut malam Jumaat ni banyak ibadah. Esok nak masuk penghulu hari. Ni kita percaya roh balik, roh tak balik. Kalau ikut dalam fatwa, tengok dalam fatwa yang disusun dalam Irsyadul Fatwa tu, ayat surah Al-Mu'minun telah menjelaskan kepada kita, ayat 99 ayat 100 itu dijelaskan oleh dalam fatwa menyatakan roh tak balik. Itu benda kita percaya, benda tu salah dari segi akidah lah. Kita percaya benda-benda yang bukan-bukan. Nanti roh tu ganggu. Sebab dalam percayaan Islam, kalau tak letak sesaji, roh tu akan ganggu keluarga. Dan kalau Quran kata hatta iza ja'alakum maut qala rabbirji'un. Bila salah seorang daripada kamu telah meninggal dunia, qala rabbirji'un. Dia minta nak balik di alam barzah. La'ali amala shalan fima taraktu. Aku nak buat semula amalan-amalan yang aku tinggal masa aku hidup dulu. Minta dengan Allah nak balik semula. Kalla innaha kalimatun wa qailuha. Kata Allah, permintaan mereka di alam barzah tu sia-sia. Wa min waraihim barzakhum ila yaumi asun. Dan mereka kekal di alam barzah tu hingga hari kebangkitan. Dia orang dah tak boleh balik lagi ke dunia. Itu jelas dalam Quran. Memang kita baca Quran tadarus bulan Ramadan, tapi dah tak tengok makna. Kan? Sebab tak tengok mana, baca je. Sebab dia dah jadi tengah tu tidur kan. Ada yang tadarus, ada yang tadarush. Nak laju, nak habis khatam. Dia tak tengok dah, tengok rush. Nak kejar habis. Itu makna kita tak jumpa. Rupanya dalam Quran dah sebut roh tak boleh balik, kekal di alam barzah. Tu dan surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100 itu jelas dijelaskan dalam keputusan fatwa. Itulah hujah. Maksudnya roh tak boleh balik lagi ke alam dunia, dia akan kekal di alam barzah. Boleh Mana tahu pergi jumpa bomo, tengok roh ni datang, sedih. Wallahu a'lam. Roh tu sedih masuk dalam badan kan. Macam cerita ghost dulu orang duk tengok kan. Masuk dalam badan cerita ni dia kena bunuh macam ni. Kita pun percaya roh tu cerita. Mana boleh balik dah. Yang masuk tu jin tu, semua nak rosakkan akidah kita tu. Boleh betulkan balik. Pergi jumpa bomo tu boleh panggil roh masuk badan tu. Bukan roh yang masuk tu jin. Dia merosakkan akidah kita. Boleh insya-Allah. Okay, ada soalan ke? Kita ni SOP kan. Dah masuk waktu ke? 5 minit saya buka soalan kan. Okey. Tawasul orang mati boleh ke? Tawasul orang mati dah ada dalam fatwa kebangsaan ke?
Ha? Orang yang telah mati. Lepas tu minta dia tolong sampaikan pada Allah. Dia karamah masa dia hidup kan. Macam di Melaka tu terpaksa pagar tu. Yang atas kami Islam Melaka terpaksa pagar orang duk kita wasul kat kubur tu. Kubur orang alim. Kan kita nak minta orang alim tu doa boleh. Tapi waktu dia dah hidup. Kalau pergi bertawassul dengan orang mati, apalah, buka dalam laman web, masuk muzakarah fatwa kebangsaan tentang bertawassul dengan orang mati. Adalah jawapan detail yang telah disusun oleh pihak JAKIM tu. Tengoklah. Tapi ada setengah pihak dia kata boleh, wallahualam. Tapi kita berpegang pada keputusan yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Agama kita. Itulah asas kita. Sebab para mufti kita telah berbincang dan bermesyuarat. Nak keluar satu fatwa tu bukan senang. Orang tahu marah je. Keluar fatwa marah. Macam PKP baru ni lah marah. Mana boleh solat Jumaat 4 orang? Kan? Ada setengah tu tak nak ikut arahan. Sebab duk pegang 40 je, dia tak tengok kisah tu. Tengok dalam kitab bilangan Jumaat. Nabi kata boleh solat Jumaat seorang itu kan boleh kan, tak ada tak mula-mula kan. 3 orang makmum, seorang imam Jumaat. Lepas tu kalau kita baca kisah ayat dalam surah Jumaat, surah tafsir. Iza nudiya li solati yaumil jumu'ati fas'au ila zikra. Kisah tu ada yang Nabi solat Jumaat 12 orang. Lepas tu ada arahan PKP solat 12 orang lepas tu kan. Ada imam yang garang hantar pula WhatsApp. Salah ni ustaz, semua tak belajar mufti-mufti. Padahal imam tak buka hadis tu. Imam tak jumpa hadis sebab lepas pencen pun jadi imam. Contoh. Kan dia ada tu. 4, 12, baru 40. Lepas tu baru kajian umum 40 kan. Semua apa yang dia keluar tu ada dah. Dari orang tak sesuka hati nak susung tu. 4, 12, 40 tu ada contoh-contoh dalam kitab. Boleh kena jawab kat kawan-kawan sebab ramai WhatsApp kat saya marah. Kata kenapa ustaz tak cakap kat dia orang tu? Ustaz tak cakap. Bukan tak cakap. Kita tak buka kitab. Sebab kita duk belajar dulu yang cukup 40 je. Kita terlupa bila berlaku darurat. Kan yang ayat Quran turun Allah SWT tegur yang Nabi tengah baca khutbah tu. Yang tegur orang pergi dekat peniaga tu. Tengok surah Jumaat tu. Kan dia pergi, dia tengok rombongan perniagaan datang, dia tinggal Rasulullah. Masa tu 12 orang tinggal yang solat Jumaat dengan Nabi. Baca kisah sirah tu. Kan dulu solat Jumaat, selepas berlaku peristiwa tu baru tukar khutbah dulu baru solat. Sebelum tu solat dulu macam solat Idul Fitri, Idul Adha, solat dulu baru baca khutbah. Bila berlaku peristiwa tu yang dirakam dalam surah Jumaat tu, Nabi tengah baca khutbah, dah solat dulu baca khutbah, lari. Macam kita solat raya lah, solat raya siap sunat kan. Jadi akhirnya Allah SWT perintahkan khutbah dulu baru solat Jumaat. Tu kena baca tafsir tentang ayat surah Jumaat tu, macam mana peristiwa tu berlaku. Allahuakbar. Ya, insyaAllah. Saya sudah beritahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.